Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam PPD Jasin, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #PPD Jasin Jenama Kerajaan nombor 1. Yang berusaha Tuan Haji Baharudin bin Husin, Pegawai Pendidikan Daerah Jasin. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Zainuddin bin Jamaluddin, Timbalan PPD Jasin Sektor Pengurusan Sekolah. Yang Arif, para juri. Yang dihormati pegawai-pegawai SOP Partner Plus PPD Jasin, Tuan Haji Muhammad Mas'ud bin Marzuki, Tuan Haji Johari bin Abu Bakar, Ustaz Abdullah bin Jatan, pegawai-pegawai Sektor Pengurusan Sekolah PPD Jasin, semua pengetua dan guru besar daerah Jasin, serta warga pendidik daerah Jasin yang dikasihi dan dirahmati. Alhamdulillah, pada hari ini saya daripada Sekolah Menengah Asyakirin akan berkongsi amalan terbaik kaunseling. Melihat kepada skrin yang dipertontonkan, dilihat di situ Asyakirin akan membentangkan amalan baik yang bertajuk Iskra Kerjaya. Dan kalau kita lihat kepada paparan, saya ingin perkenalkanlah guru kaunseling saya, Puan Nur Azrina binti Aziz, dan beliau merupakan guru kaunseling yang telah menyediakan bahan untuk Iskrap Kerjaya ini sebagai perkongsian untuk para rakan pengetua dan guru besar. Baik, Asyakirin bermula dengan moto agama dijulang, akademik diutamakan, bakat terpuji dan terbilang. Baik, kita lihat kepada profil sekolah. Baik, ini adalah bangunan baru sekolah. Sekolah asal kami mula dibuka pada 5 Januari 1998. Dan sekolah baru ini mula diduduki tahun 2017. Dan kategori sekolah saya ialah sekolah harian luar bandar. Mempunyai asrama putera dan puteri. Baik, guru yang ada sehingga sekarang 28 orang dibantu oleh anggota kumpulan sokongan 5 orang. Baik, sehingga sekarang pelajarnya berjumlah 276 orang dan sehingga 2017 sehingga 2021 sekolah ini telah diterajui oleh 5 orang pengetua dan saya merupakan pengetua yang kelima. Baik, melihat kepada latar belakang saya sebagai pengetua di sekolah SMA Asyakirin, saya diberi nama Zakaria bin Ismail. Latar belakang pendidikan saya, ijazah sarjana muda pengajian Islam di UKM pada tahun 1992, diploma pendidikan dalam perkhususan pendidikan Islam dan bahasa Arab di UKM 1993, sarjana pengajian Islam OUM tahun 2017 dan saya telah mendapat diploma pengurusan kepimpinan pendidikan MPQL di IAB pada tahun 2017. Dalam sejarah perkhidmatan, sekolah pertama saya ialah di Tawau, Sabah, Sekolah Menengah Abaka tahun 1993. Dan pada waktu itu saya menjawat jawatan sebagai penolong kandang 1. Sekolah kedua, Sekolah Menengah Kebasan Air Leleh Melaka pada tahun 1998. Dan saya mendapat jawatan sebagai guru cemerlang di sekolah ini, guru cemerlang pendidikan Islam. Sekolah ketiga ialah SMA Jaim Darul Falah tahun 2010 sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Dan sekolah keempat 2016 di SMKA Sultan Muhammad. Jawatan pun sama, penolong kanan hal ehwal murid. Dan sekolah kelima, sekolah sekarang, saya dilantik sebagai pengetua di Sekolah Menengah Arab Asyakirin. Baik,
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta bighayyiru ma bi anfusihim. Sebagai sekolah yang bertemakan wadah agama, kita lihat pesanan Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ayat ini sesuai dengan tajuk pembentangan saya, itu tentang kerjaya. Artinya anak-anak pelajar Asyakirin, mereka ingin menjadi doktor, menjadi jurutera, menjadi usahawan, menjadi guru. Mereka lah yang perlu mengubah diri mereka, bukan sekadar mereka berangan-angan. Jadi ayat ini dibaca kepada anak-anak supaya mereka menanamkan sikap untuk maju, membina cita-cita. Dan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi dalam pembinaan Iskrap Kerjaya ini, guru merupakan mentor kepada anak-anak. Begitu juga dalam mereka nak membina kerjaya mereka sebagai apa saja yang mereka cita-citakan, maka mereka perlu bertanya guru. Bukan hidup dalam angan-angan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maksud ayat ini memberitahu kepada kita dan anak-anak, apabila kita dah berjaya nanti sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, seorang doktor, seorang pentadbir, hendaklah kita memberi yang terbaik kepada orang di bawah kita. Kerana Allah dah letakkan kita sebagai guru contoh. Jadi kita perlu memberi motivasi kepada mereka bahawa jika kamu tidak memimpin orang di bawah kamu kepada landasan yang benar, maka kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kamulah penyebab kepada orang yang kamu bimbing itu. Dan orang yang kamu bimbing itu akan menjadi penyebab kamu dihumbang ke dalam neraka Allah. Dan ingatlah pesan Rasulullah, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kamu semua bertanggungjawab terhadap orang yang kamu pimpin. Anak-anak nanti dah berjaya dalam hala tuju yang anak-anak bina. Mungkin ada yang menjadi doktor, yang menjadi guru, yang menjadi pentadbir, yang menjadi engineer. Ingatlah, orang di bawah kita itu merupakan amanah Allah yang perlu kita jaga, perlu kita tunai, perlu kita ambil cakna. Bukan kita sekadar mencari keuntungan dengan hasil apa yang kita perolehi. Sebab setiap titik peluh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Iskrap Kerjaya. Apakah yang hendak diberi dalam Iskrap Kerjaya ini kepada anak-anak? Objektifnya ialah membantu meningkatkan motivasi dalam menetapkan hala tuju murid. Dalam meniti arus kemodenan masa kini, pembelajaran dan pengajaran norma baru, di mana guru tidak bersemuka. Jadi penyampaian ilmu tetap diteruskan menerusi aplikasi maya yang semakin banyak dikemas kini di dalam telefon pintar. Ini adalah salah satu cara untuk memperkenalkan kaedah dalam mencari ilmu tidak hanya perlu bersemuka, tetapi banyak boleh diperolehi melalui laman-laman alam maya. Dan guru dan murid semakin menguasai teknologi dalam penyampaian maklumat. Jadi Iskrap ini mengambil kira kebolehan pelajar dan minat murid terhadap elektronik ataupun Iskrap. Baik, apakah matlamat atau objektif Iskrap ini? Pertama, untuk membantu meningkatkan potensi kemenjadian murid. Kebanyakan murid-murid SPM ini, bila ditanya, mereka tidak tahu hala tuju. Contoh, ada pelajar yang bila ditanya, awak nak jadi apa? Saya nak jadi doktor. Sedangkan dia berada di sekolah Asyakirin. Sekolah Asyakirin tidak ada aliran sains tulen. Jadi macam jawapan tu macam kelakar. Nak jadi doktor tapi tak ada ambil
fizik, bio, kimia, mek, begitu juga. Bila ditanya awak nak jadi apa, cita-cita saya nak jadi jurutera. Saya nak jadi arkitek. Tapi awak tak ada subjek mek tambah. Begitu je. Awak nak jadi apa, saya nak jadi accounting. Tapi awak tak ada subjek account dekat sekolah. Kan? Jadi, matlamat atau objektif yang pelajar nak capai untuk masa depan mereka tu kabur. Jadi, bila mereka kabur, mereka nak target untuk masuk universiti, untuk sambung belajar, mereka tak tahu. Mereka hanya sekadar untuk lepas SPM, untuk lulus SPM, tapi mereka tak tahu hala tuju mereka. Masalah Iskrap ini kita wujudkan hasil daripada pemantauan kita kepada calon-calon SPM tahun 2020. Jadi oleh kerana mereka ini tidak banyak bersemuka dengan guru kaunseling di sekolah, jadi waktu untuk mereka bertemu, bertanya guru, misal kata mereka nak tanya, cikgu saya lepas ni nak masuk undang-undang, apa subjek yang saya perlu buat? Lepas ni saya nak masuk UKM, apa syarat yang perlu? Jadi mereka terputus. Kerana apa? Sebab waktu pandemik, PKP, mereka tak banyak untuk bersemuka. Jadi dengan pembinaan modul Iskrap ini, pelajar itu mencipta sendiri Iskrap yang meletakkan syarat untuk mereka pergi ke mana-mana institusi pengajian, sama ada college ataupun IPT, PTS, IPTA, di mana di situ mereka boleh berbincang dengan guru. Kalau saya nak jadi ustaz, ini subjek yang perlu saya tekankan. Kalau saya nak jadi seorang peguam syar'i, ini subjek yang perlu saya tekankan. Baik. Teori perkembangan kejayaan Donald E. Super. Jadi, teori perkembangan kejayaan Donald E. Super ini merupakan satu teori perkembangan tahap umur kerjaya seseorang. Jadi, dalam Iskrap yang kita ambil di Asyakirin, kita mengambil peringkat kristalisasi. Kerana umur pada peringkat ini ialah 15 dan 24 tahun. Dan amat bersesuaian dengan umur pelajar di sekolah menengah. Baik, bagaimana cara Iskrap ini dibina? Murid diberi soalan respon soal selidik dan senarai semak. Artinya di peringkat kaunseling ada Google Form yang disediakan oleh pihak kementerian yang dikenali sebagai Inventory Kematangan Kerjaya, IKK. Begitu juga guru cuba mendapatkan maklumat daripada pelajar tentang hala tuju pelajar di dalam kelas, apa yang akan mereka langkah mereka seterusnya untuk mereka sambung selepas SPM. Selain daripada senarai semak melalui Google Form kepada pelajar. Baik, daripada dapatan yang kita buat, seramai 100% calon SPM 2021 memerlukan bimbingan dalam memilih hala tuju. Kerana apa? Sebab mereka bercakap tidak berpijak di mana mereka berada. Seperti mana saya contohkan tadilah. Ada pelajar yang ditanya, saya nak jadi doktor. Tapi jawapannya macam kelakar lah. Sebab dia berada di sekolah Asyakirin yang tidak ada sains tulen. Jadi daripada maklum balas guru subjek SPM, bahawasanya murid perlu dibantu dari aspek motivasi dan pemilihan hala tuju. Inilah dapatan daripada cikgu dan dapatan daripada murid. Pandangan cikgu, kalau kita lihat di situ, rumusan yang dibuat, pelajar masih dalam keadaan dilema dalam menentukan hala tuju mereka. Sebab mereka belajar tapi mereka tak tahu nak channel ke mana, nak masuk institusi apa, apakah kelayakan mereka untuk masuk, mereka tak tahu. Jadi dengan membuat Iskrap ini, mereka dapat channelkan masa depan mereka dan mereka fokus kepada subjek yang melayakkan mereka untuk masuk ke IPT ataupun college. Pandangan cikgu tentang murid SPM tahun 2021 berkaitan dengan hala tuju, antara rumusan yang dibuat ialah murid SPM 2020 terlalu selesa, sama ada mereka burn out ataupun mereka ni leka sebab banyak berada di rumah.
Berbanding dengan tahun lepas, tahun 2020, pelajar SPM banyak juga berada di sekolah. Tapi yang SPM tahun 2021 ni mereka lagi lama berada di rumah. Jadi bila lagi lama mereka berada di rumah, mereka pun tak tahu hala tuju mereka selepas ni nak jadi apa, selepas ni nak buat apa, selepas ni nak sambung ke mana. Sebab apa? Sebab mereka jarang bersemuka dengan guru dan dengan kaunselor. Jadi dari dapatan yang kita buat, ujian pra kepada 23 orang calon, untuk makluman, Asyakirin tahun 2021 ni hanya 23 orang je calon SPM, satu kelas saja. Pada peringkat awal kita tengok domain sikap terlalu rendah, 43.4. Maksudnya mereka tak ada hala tuju, mereka hanya sekadar belajar saja. Dan tahap sederhana 39.1. Tetapi setelah dibuat Iskrap kerjaya, alhamdulillah mereka mula sedar yang tujuan mereka belajar dan hala tuju mereka selepas mereka nak sambung, sama ada melalui nak sambung ke IPTA ataupun ke college, nak jadi apa selepas tu, mereka pun mula ada rasa ingin membina potensi mereka. Kemudian daripada 43.4 kepada 8.6%. Maksudnya pengetahuan mereka mula ada. Dan sikap untuk memajukan diri mula ada. Begitu juga dengan domain kecekapan. Kepada 13%. Maksudnya peningkatan mereka itu kepada pengetahuan daripada dulu asyik nak tunggu periksa aja. Habis periksa habislah. Nak jadi apa lepas ni tak perlu nak ambil tahu. Tapi selepas kita buat Iskrap ini, mereka mula dapat membina masa depan mereka. Mereka sendiri yang bina kerjaya. Baik, murid menyediakan Iskrap kerjaya dalam bentuk PowerPoint, Anyflip ataupun video TikTok. Baik, suara muazin terdengar, memanggil insan menyembah Allah. Sejenak terimbau ingatan kepada insan yang mulia. Dirimu hanyalah cahaya, syahada itu kebebasanmu, terapan kakimu terdengar. Getir yang menghalang tak besar mana, payah semalam, moga mudah selamat. Tiap apa yang mematah tegakmu, tiap yang menolak, tiap yang memijak hendak, biar di belakangmu, jangan dikenang, moga dibuang dendam dan sayu. apa yang kita tahu, budak-budak Asyakirin ini, pelajar Asyakirin ini, kebanyakan remaja dia tahu menggunakan peralatan gadget ni, melebihi orang dewasa, pengetahuan mereka. Jadi bila kita buat pertandingan seumpama ini, mereka nak persembahkan apa yang mereka nak sampaikan dalam PowerPoint tersebut, ataupun Anyflip tersebut. Dan kita buat pertandingan, kita suruh mereka hasilkan PowerPoint yang terbaik, sebab kita akan beri galakan dalam bentuk hadiah dan sijil, dan guru akan menjadi juri, memilih Iskrap yang terbaik. Jadi dalam
menjayakan iskrak ni, kita akan minta para guru, ibu bapa supaya menjadi mentor lah kepada anak-anak ni. Setiap kali mereka bina iskrak ni, mereka perlu panjangkan kepada guru atau untuk kita bangunkan. Baik. Untuk kita menggerakkan pelajar ini mengetahui atau potensi masa depan mereka, kita adakan transformasi kemenjadian murid dengan kita mengumpulkan alumni. Kita buat alumni kepada calon SPM tahun 2021. Kita jadikan mereka yang telah berjaya melangkah ke kolej, mereka yang telah berjaya melangkah ke PTS atau ke IPTA, dan mereka yang telah berjaya pergi ke luar negeri, khususnya Jordan lah. Anak-anak Syakirin ini ramai yang melanjut pelajaran Jordan dan Mesir. Jadi bila mereka bercuti, kita panggil mereka ke sekolah, dan ada masa kita buat melalui Google Meet, menceritakan tentang hala tuju mereka. Mereka kita bawa kepada mereka orang yang sebenar-benarnya, yang telah capai tempat yang mereka nak tuju. Jadi ada pelajar yang datang daripada UIA bercerita tentang UIA, ada yang datang daripada UKM bercerita tentang UKM, UITM dan sebagainya. Dan ada yang balik bercuti daripada Jordan, daripada Mesir, datang bercerita tentang keadaan di sana. Jadi ini membugar emosi mereka lah. Baik, ini adalah jalan untuk kita menempah tiket sama ada A-level, matrikulasi, asasi, program asas IPG, diploma IPT, tingkatan 6 ataupun STAM. Kemudian ijazah pertama IPTA ataupun di dalam ataupun di luar negeri. Jadi bila kita tunjukkan perkara-perkara ni, mereka terangsang, mereka terbugar emosi mereka. Mereka rasa ingin pergi, ingin berjaya seperti abang-abang dan kakak-kakak mereka. Selama ni mereka hanya bila kata lepas SPM ni, apalah nak buat lepas SPM ni, mereka tak nampak. Sebenarnya bila alumni datang, tunjukkan kepada mereka bahawa pelajar aliran agama ni bukan setakat jadi ustaz aja semata-mata, jadi guru agama. Sebenarnya peluang dan dibuka luas melalui subjek yang mereka minat di sekolah. Sebab tidak semua pelajar SPM tu dia minat dalam bidang agama. Jadi bila kita beri peluang macam ni, barulah kita nampak, ingat ke nak jadi da'i aja, ingat ke nak jadi imam masjid aja, kan? Rupanya banyak prospek lain seperti mana yang telah mereka lalui. Dan kita bugar semangat mereka untuk berjaya. Kita jadikan pelajar tahun lepas sebagai model. Contohnya pelajar terbaik SPM 11A. Dalam sejarah Syakirin, kita berjaya melahirkan 11A, straight A tahun lepas, seorang. Dan kita jadikan pelajar ini sebagai tempat mereka untuk idola yang nak sambung buat undang-undang. Pelajar ni sekarang berada di UIA untuk sambung sebagai dalam fakulti undang-undang. Jadi sebelum ni mereka duk fikir dengan SPM yang mereka perolehi, cukuplah mereka jadi ustazah ngajar kafar sekolah petang, ataupun jadi ustaz kat sekolah. Tapi rupanya mereka boleh merentasi universiti-universiti yang ada. Begitu juga kita jadikan role model untuk STAM, anak-anak STAM kepada yang nak sambung. Jadi kita juga berjaya melahirkan pelajar yang dapat seorang yang mumtaz dalam 10 subjek STAM. Sekarang ni sedang menyambung sarjana muda fiqh dan fatwa di USIM. Baik. Kita telah membangunkan minat pelajar melalui cara pertama, kita borak santai alumni. Yang kedua, kita tunjukkan pelajar-pelajar yang berjaya. Jadi mereka ini semua telah menjadi dorongan untuk
pelajar-pelajar yang tahun 2021 ni membina kerjaya mereka dengan cara kita tak nak mereka cakap je. Jadi kita nak mereka buat dalam bentuk janji ataupun akur janji kepada diri mereka. Jadi akur janji tu mereka perlu terjemahkan dalam bentuk PowerPoint, Anyfleet atau juga video. Jadi hasil kerja murid ini kita akan sebarluaskan kepada murid-murid lain. Artinya bila pelajar ni berjaya pada tahun 2021 nanti, kan, dan mereka dah dapat tempat di mana-mana IPTA ataupun IPTS ataupun college atau whatever mereka dah menjadi itu dan ini daripada cita-cita yang mereka buat, kita akan tayangkan balik PowerPoint ni. Kita akan tayangkan balik hasil kerja Iskrap ini. Dan inilah sebenarnya aku janji ikrar yang dibuat oleh anak-anak dan mereka capai melalui usaha ini. Baik, kita kongsikan dalam Instagram supaya mereka dapat, warga Asyakin dapat tonton, dapat lihat, dapat sharing hasil kerja mereka. Baik, hasil dapatan yang telah kita buat, maklum balas yang kita terima, kita tengok pandangan peribadi saya tentang projek Iskrap ini. Ianya sangat membantu murid mengetahui hala tuju kerjaya mereka, khususnya menyebabkan murid-murid belajar lebih bersungguh-sungguh. Bila dia tengok abang-abang mereka, kakak-kakak mereka dah melangkah ke universiti, dah jadi itu ini, jadi mereka pun nak capai, nak masuk universiti macam mereka. Tapi syarat dia apa? Syarat dia, mereka tengok abang-abang mereka, kakak-kakak mereka, apa syarat yang mereka dah berjaya masuk. Kan? Jadi mereka fokus kepada apa yang mereka nak capai. Pandangan peribadi saya tentang projek Iskrap ni, kita tengok lagi. Projek ini memberikan impak yang besar kepada saya. Hal ini kerana projek ini mendedahkan dan menambahkan pengetahuan saya mengenai kerjaya yang akan saya alami. Baik, kita tengok lagi. Perkara yang menyeronokkan dan perlu dititik beratkan bagi pelajar agar mereka dapat melihat dengan lebih jelas mengenai arah tuju kerjaya. Dan kita tengok lagi pandangan saya projek seperti ini perlu diteruskan kepada pelajar-pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan untuk masa akan datang. Baik, maklum balas guru. Dapatan daripada Iskrap ini, guru berpandangan murid SPM akan lebih bermotivasi sebab dia tahu dia nak jadi apa. Dia tahu subjek apa yang melayakkan mereka melangkah. Baik, komen guru lagi, pelajar lebih bermotivasi dan mengetahui arah tuju dengan lebih jelas. Dalam masa yang sama dapat meningkatkan semangat untuk terus belajar. Jadi sebagai penutup, Iskrap kerjaya ini dapat melahirkan murid yang mempunyai hala tuju yang jelas. Jadi tidaklah, bila saya sendiri bertanya kepada orang yang satu masa dulu saya jumpa dia sebelum Iskrap, awak nak jadi apa? Saya nak jadi doktor. Sekarang bila saya tanya, dia tak jawablah nak jadi doktor. Dia jawab dia nak jadi seorang peguam syariah. Pasal dia tahu subjek yang sesuai untuk menjadi melangkah ke UIA adalah di Asyakiri. Jadi itulah di antara kejayaan yang dapat kita bina kepada para pelajar supaya mereka nampak Iskrap mereka, hala tuju mereka. Baik, unit bimbingan dan kaunseling sentiasa mengambil cakna dan memandang positif terhadap permata Asyakiri ini, supaya mereka tidak terhenti setakat tingkatan 5 dan mereka terawang-awang nak pergi ke mana. Jadi untuk itu saya akhiri dengan pantun, pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pandai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Kalau tidak menanam keladi, biar akar terus berubi. Walau tidak menjadi menteri, biar terus menabur budi. Di sini padi, di sana padi, baru sempurna sawah bendang. Di sini budi, di sana budi, baru sempurna menjadi orang. Biarlah mereka yang keluar daripada Asyakiri ini menjadi manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Walau setinggi mana pun mereka berada, mereka ingat asal usul mereka. Dan untuk anak-anak yang dah berjaya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kamu khianati amanah Allah, amanah Rasul, dan janganlah kamu khianati amanah-amanah yang telah kamu mengetahui salahnya.
Jadi bila mereka dah berjaya, peganglah kepada amanah, junjunglah amanah di mana saja kamu bertugas. Itu saja perkongsian daripada Asy-Syakirin. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.